Shalom, jemaat yang kekasih, pada ibadah hari Minggu yang ketiga Trinitatis. Ein herzliches Willkommen, liebe Gemeinde, zum heutigen Sonntagsgottesdienst am dritten Sonntag nach Trinitatis. Mari kita mendengar Nats Pembimbing untuk hari ini. Wir wollen nun den Wochenspruch des heutigen Sonntags hören. Saya membaca dari Injil Lukas bab 19 ayat yang 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, sebab Dia sudah lakukan perbuatan ajaib. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, keselamatan dikerjakan oleh tangannya. Tuhan sudah perkenalkan kepada kita keselamatan yang daripadanya. Tuhan sudah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, sebab Dia sudah lakukan perbuatan ajaib. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, keselamatan dikerjakan oleh tangannya. Dia mengikat kasih setianya pada kita, kesetiaannya pada Israel, dan segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang dari Allah. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, sebab Dia sudah lakukan perbuatan ajaib. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, keselamatan dikerjakan oleh tangannya. Bersoraklah bagi Tuhan seluruh bumi, bergembira, bersorak, bermazmur. Bermazmur dengan kecapi dan lagu nyaring, bersoraklah dengan sangkakala. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, sebab Dia sudah lakukan perbuatan ajaib. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, keselamatan dikerjakan oleh tangannya. Pertolongan kita adalah dari Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi. Unsere Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Kita rayakan ibadah ini di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Mari kita membaca bersama-sama Mazmur untuk hari ini, Mazmur 103 ayat 1 sampai 13. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang diperas. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Tuhan adalah penyayang dan pengasih,
panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ajaib benar anugerah pembaru hidupku. Ku hilang buta bercela, aku sembuh. Ketika insafku cemas, sekarang ku lega. Syukur bebanku telah lepas berkat anugerah. Di jurang yang penuh jerat, terancam jiwaku, anugerah-Ku pegang erat, dan aman pulangku. Jemaat yang kekasih, mari kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Liebe Gemeinde, lasst uns zusammen unsere Sünden vor Gott bekennen. Lasst uns beten. Herr, unser gnädiger und liebevoller Gott, am heutigen Sonntag erinnerst du uns daran, dass wir als Schuldner vor dir stehen und dass du immer bereit bist, uns in deine liebenden Arme zu nehmen. Du rechnest uns unsere Sünden nicht voll an, sondern bist wie ein Vater immer wieder bereit, uns aufzunehmen, obwohl wir es nicht verdient hätten. Herr, wir möchten vor dir bekennen, dass wir oft nicht in der Lage sind, unseren Mitmenschen so zu vergeben und sie so wieder in die Arme zu schließen, wie du es tust. Dass wir oft bitter sind im Herzen, dass wir oft denjenigen, die uns etwas angetan haben, nicht bereit sind zu vergeben. Die uns enttäuscht haben, im Gegenteil, versuchen wir ihnen Schmerz zuzufügen und Rache zu üben. Herr, wir möchten dich um deine Gnade und deine Vergebung bitten für unser Unvermögen zu vergeben, für unser Unvermögen Gnade und deine Liebe an unsere Mitmenschen weiterzugeben. Wir bitten dich um deine Gnade und deine Vergebung. Du, Herr, weißt alleine, dass wir deiner Gnade und deiner Vergebung nicht würdig sind, aber trotzdem bist du immer wieder bereit, uns aufzuhelfen, trotzdem bist du immer wieder bereit, uns auf unserem Weg zu begleiten, uns zu vergeben und uns zu helfen, Stück für Stück mehr deinem Weg zu folgen und dein Evangelium zu leben und zu bezeugen. Herr, vergib uns unsere Schuld. Dies beten wir im Namen deines Sohnes, unserem Herrn Jesus Christus. Amen.
kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amin. Jemaat yang kekasih di dalam Yesus Kristus, ada banyak orang berpikir bahwa pandemi virus corona ini adalah bagian dari hukuman dewa. Ada banyak orang yang yakin bencana-bencana alam yang terjadi silih berganti di muka bumi ini akibat ilah atau dewa yang murka. Karena itu mereka suka memberi persembahan atau sesajen kepada dewa laut, umpamanya jika terjadi tsunami. Mereka berikan persembahan pada gunung jika gunung meletus. Maksud persembahan itu adalah supaya ilah atau dewa-dewa itu hilang amarahnya. Dalam Mika 7 ayat 18 sampai 20 yang menjadi pembacaan kita pada minggu ini, siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia? Biarlah ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Kiranya engkau menunjukkan setiamu kepada Yakub dan kasihmu kepada Abraham, seperti yang telah kau janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang kami sejak purbakala. Allah yang disaksikan Alkitab berbeda dengan kepercayaan pada dewa atau ilah-ilah lain yang pendendam dan pemurka. Allah yang disaksikan oleh Alkitab adalah Allah yang pemurah, Allah yang panjang sabar kasih setianya. Allah yang disaksikan oleh Alkitab adalah Allah pemaaf, Allah pengampun. Allah yang kita kenal dalam Alkitab adalah Allah yang selalu mau bersedia mengampuni dosa-dosa kita manusia, betapapun besarnya dosa yang kita telah buat. Firman Tuhan dalam Mazmur 86 ayat 5 berkata, sebab engkau ya Tuhan, baik dan suka mengampuni, dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Allah yang kita sembah adalah Allah yang berlimpah kasih setianya. Jadi Allah kita bukan Allah yang menakutkan dan bukan Allah yang pemurka. Karena itu, mari kita datang kepadanya. Jangan sungkan, jangan menunda waktu, dan jangan takut. Allah tidak menuntut syarat yang tidak bisa kita penuhi. Syarat yang dituntut dari kita ada satu, yaitu kerendahan hati. Firman Tuhan dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Hanya pengakuan dosa dari kita. Artinya kerendahan hati. Bukan sebagai orang yang hebat, bukan sebagai orang yang merasa tidak pernah melakukan kesalahan. Jika kita datang dengan kerendahan hati dan kita datang kepadanya sebagai orang yang bersalah, orang yang butuh pengasihan dari Allah, maka Allah berjanji Dia akan mengampuni segala kesalahan dan dosa kita, lalu menyucikan kita dari segala
kejahatan kita. Nah, karena kita diampuninya, walaupun dosa kita besar, maka itu kita juga harus mengampuni sesama kita. Masakan Tuhan Allah bersedia mengampuni kesalahan-kesalahanmu, lalu kesalahan saudaramu, kesalahan temanmu, kesalahan kekasihmu, engkau tidak ampuni atau Anda simpan dalam hati. Firman Tuhan dalam Matius 6 ayat 14 dan 15 berkata, "Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu." Jelas sekali firman Tuhan di sini. Ingat, jika kamu tidak mengampuni kesalahan orang lain, maka Bapamu juga tidak akan mengampunimu. Pengampunan itu begitu penting, saudara-saudari. Mengapa? Karena jika kamu tidak mengampuni, kamu akan menjadi sakit. Menyimpan kesalahan orang di dalam hatimu sama sekali itu tidak sehat. Apalagi jika kesalahan orang lain itu disimpan berlama-lama, sudah berurat akar bertahun-tahun. Dendam akan menggerogoti tubuhmu. Dendam, saudara-saudara, bisa mengakibatkan penyakit kanker, rupa-rupa penyakit berat lainnya. Dan yang paling utama adalah, jika kamu tidak mengampuni kesalahan sesamamu, maka Tuhan Allah juga tidak akan mengampuni. Seperti firman Tuhan yang kita dengar, maka Allah juga tidak bersedia menerima kita karena kita tidak mengampuni. Bapa sudah mengampuni kita. Engkau akan tetap berdosa walaupun engkau sudah berada di liang kubur. Sebaliknya, jika kamu mengampuni kesalahan orang lain, maka kamu akan terus bebas. Engkau akan bebas merdeka. Sakit penyakit yang menggerogoti tubuhmu akan hilang. Jemaatku yang kekasih dalam Yesus Kristus, mengampuni itu menyehatkan tubuh dan menyebabkan jiwa kita sehat. Mengampuni itu baik dan indah sekali, saudara-saudariku. Allah menghendaki kita saling mengampuni. Karena Dia telah ampuni. Yesus Kristus sudah mati dan bangkit, saudara-saudariku, untuk menebus semua kesalahan dan dosa-dosa kita. Penebusan itu disebut anugerah Allah atau kasih karunia Allah. Penebusan ini adalah hadiah cuma-cuma dari Allah untuk kita semua. Karena itu, mari kita menghadap ke depan dengan kepala tegak. Mari kita isi hari-hari ini dengan senantiasa mengucap syukur, bersuka cita kepada Allah. Karena Dia begitu baik kepada kita. Kasih setianya kepada kita tidak pernah berkesudahan. Terpujilah Kristus. Liebe Gemeinde, unsere heutige Bibellesung ist entnommen aus Mika 7. Verse 18 und 19 und lautet: Wo ist solch ein Gott wie du bist, der die Sünde vergibt und erlässt die Sünde denen, die geblieben sind, als Rest seines Erbteils, der an seinem Zorn nicht ewig festhält, denn hat Gefallen an Gnade. Wird sich unser wieder erbarmen, unsere Schuld unter die Füße treten und alle unsere Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. Der Gott unseres Glaubens ist voller Erbarmen, Geduld, Treue und Vergebung.
is immer bereit, die Sünden der Menschen zu vergeben, egal wie schwerwiegend diese sein mögen. Und weil uns vergibt, trotz unserer Sünden, so müssen wir auch uns einander vergeben. Es kann nämlich nicht sein, dass Gott immer wieder unsere Taten vergibt. Wir dies aber nicht für unsere Familien, Freunde und Partner tun wollen und stattdessen unseren Groll im Herzen behalten. Matthäus Evangelium Kapitel 6, 14 und 15 besagt, denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Das ist wichtig. Die Vergebung ist wichtig. Nicht zu vergeben kann sich zu einer Krankheit manifestieren. Die Fehler anderer im Herzen brüten zu lassen, ist nicht gesund. Vor allem, wenn wir diese Gefühle über mehrere Jahre in uns tragen. Diese Verbitterheit zerstört unseren Körper von innen. Und noch wichtiger ist, dass wenn wir anderen nicht vergeben, Gott uns nicht vergibt. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Jesus. Der Friede Gottes, welcher höher ist denn alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christo Jesu. Amen. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya, melalui pengorbanan putra tunggalnya ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya, yang lemah dan hina dikasihinya penuh dan rendahkan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Jemaat yang kekasih, mari kita mengaku iman kita di hadapan Tuhan dengan pengakuan iman rasuli. Wir wollen nun gemeinsam unseren Glauben vor Gott bekennen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah permintaan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Brothers, let us come together, walking in the Spirit. There's much to be done. We will come reaching out from our comforts, and they will know us by our love. Sisters, we were made for kindness. We can pierce the darkness as He shines through us. We will come reaching with a song of healing, and they will know us by our love. The time is now. Come, church, arise. Love with His hands, see with His eyes. Bind it around you, let it never leave you, and they will know us by our love. Children, you are hope for justice. Stand firm in the truth now. Set your hearts above. You will be reaching long after we're gone, and they will know you by your love. The time is now. Come, church, arise. Love with His hands, see with His eyes. Bind it around you, let it never leave you, and they will know us by our love. The time is now. Come, church, arise. Love with His hands, see with His eyes. Bind it around you, let it never leave you, and they will know us by our love. Jemaat yang kekasih, kita mau doa bersama-sama, doa syafaat diakhiri dengan doa Bapa kami. Liebe Gemeinde, lasst uns zusammen das Fürbittengebet beten und abschließen mit dem Vater unser. Mari kita berdoa, lasst uns zusammen beten. Tuhan Allah yang Maha Kuasa, kita bersyukur bahwa kita boleh berkumpul sebagai jemaat walaupun kita tidak berkumpul di dalam satu gedung gereja, tapi tersebar di daerah Rhein-Main untuk beribadah, untuk bersama berdoa, untuk mendengar lagu dan untuk mendengar khotbah yang dibawa oleh pendeta kita Yunita Rondonubu Lasut. Tuhan, kita bersyukur bahwa kita telah boleh mendengar firman Tuhan. Kita memohon Tuhan supaya Tuhan selalu memberkati Ibu Pendeta Yunita untuk semua pelayanan di dalam jemaat, juga di dalam waktu yang susah ini, di dalam wabah corona. Selalu memberkati pelayanan dia di dalam jemaat dan juga memberkati keluarganya yang selalu mendamping dia di dalam pelayanan dalam jemaat. Kita juga berdoa untuk gereja kita, Jemaat Kristus Indonesia di Rhein-Main, supaya Tuhan selalu memberkati semua anggotanya di mana mereka berada, juga memberkati majelis gereja dan semua yang ikut bantu pekerjaan kita di dalam jemaat. Kita juga mau berdoa untuk gereja kita, IKHN, yang selalu menyaksikan firman Tuhan di Hessen dan Nassau,
Kita memohon supaya Tuhan selalu memberkati semua yang membawa firman Tuhan di Frankfurt dan juga di seluruh Hessen dan Nassau. Kita mau berdoa untuk saudara-saudari kita yang beragama Kristen di Indonesia supaya Tuhan juga selalu memberkati mereka di sana dan juga selalu mendukung mereka dengan Roh Kudus-Mu supaya mereka boleh beribadah di sana dengan damai dengan semua penduduk yang punya agama yang lain di Indonesia. Herr, wir wollen auch für diejenigen beten in unserer Gemeinde, die krank sind. Wir möchten an dieser Stelle auch für all diejenigen beten, die von der Corona-Epidemie betroffen sind. Wir möchten dich bitten, segne du alle die in unserer Gemeinde krank sind und begleite du alle, die von Corona betroffen sind. Wir möchten dich bitten, Herr, dass du die Ärzte, die Pfleger, die Krankenschwestern und Helfer segnest, die die Kranken betreuen, gerade in dieser schweren Zeit. Wir möchten dich bitten, Herr, dass du die Wissenschaftler segnest, die dafür kämpfen, einen Impfstoff zu finden. Wir möchten dich bitten, Herr, dass du ihre Bemühungen unterstützt und sie segnest, dass sie bald einen Impfstoff finden und eine Lösung für unser Problem. Tuhan Allah yang Maha Kuasa, kita mau berdoa untuk semua yang berulang tahun pada minggu yang lalu di jemaat kita. Kita bersyukur bahwa Tuhan memberikan kepada mereka satu tahun yang baru untuk kehidupan mereka. Kita memohon Tuhan supaya Tuhan selalu memberkati mereka di dalam tahun hidup yang baru ini dan supaya Tuhan selalu membimbing mereka dan jadi dekat sama mereka di mana mereka pergi dalam tahun yang baru ini. Tuhan Allah yang Maha Kuasa, kita mau berdoa untuk negara Indonesia, tanah air kita. Kita tahu Tuhan, sekarang situasi di Indonesia juga sulit, ada banyak orang yang kena corona dan menjadi sakit. Kita memohon Tuhan supaya Tuhan memberkati bangsa Indonesia, membantu semua pemimpinan di sana untuk membimbing bangsa dengan baik supaya kita dapat solusi yang bagus untuk Situasi ini. Wir möchten dich auch für unser zweites Heimatland Deutschland bitten. Auch hier hatte Corona eine schwierige Situation hervorgerufen. Wir möchten dich bitten, Herr, segne du all diejenigen, die in Deutschland Verantwortung tragen, tröste diejenigen, die von Corona betroffen sind, auf dass sie schnell wieder gesund werden mögen und gib uns allen die Kraft, diese schwere Zeit gemeinsam durchzustehen. Des Vaters, du durchdringst mich, Heiliger Geist, komm und erfülle mich, komm, erfülle mich. Herr, ich brauche deine Liebe und ich suche deine Gegenwart. Mach mich durch deine Gnade, Herr, vollkommen rein. Lass deine Liebe wieder neu in mir sein. Ich such dich, ich brauch dich, ich liebe deine Nähe. Ich such dich, ich brauch dich, ich liebe deine Nähe.
Geist, komm und erfülle mich. Komm, erfülle mich. Herr, ich brauche deine Liebe und ich suche deine Gegenwart. Komm, erfülle mich. Mach mich durch deine Gnade, Herr, vollkommen rein. Lass deine Liebe wieder neu in mir sein. Ich such dich, ich brauch dich, ich liebe deine Nähe. Ich such dich, ich brauch dich, ich liebe deine Nähe. Kita mau akhiri doa ini dengan doa yang diajari oleh Tuhan kita Yesus Kristus, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan Allah memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Allah menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Allah memancarkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen.